Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk koordinat dan nisbah. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 205. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, Satah Chartis menunjukkan kedudukan 3 pasar mini kepunyaan Encik Rosyam. Baiklah, ini dia satahnya iaitu pasar mini kepunyaan Encik Rosyam ada 3 iaitu E, F dan G. Okey, soalan ditanya, nyatakan dalam kilometer jarak mengufuk dan jarak mencancang. Kita tengok soalan A, pasar mini F dari pasar mini G. Okey, maksudnya F dari G. Sebelum kita jawab, kita lihat dahulu skala yang ada, iaitu 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, maksudnya 1 unit ni ialah 1 cm. Jadi 1 cm ini maksudnya 1 lompatan. 1 lompatan ini nilainya ialah 1 kilometer. Jadi kita lihat kepada soalan, iaitu soalan nak kira jarak mengufuk dan mencancang F dari G. Okey, ini G, kita nak pergi F, maka kita akan bergerak secara mengufuk dahulu, maka kita akan undur ke kiri. Okey, jadi berapa kali kita kira? 1, 2, 3, 4. Okey, bila dah sampai macam ni kita berhenti. Jadi kita dapat 4 unit. Okey, so cikgu tulis 4 dulu. Okay, kemudian kita akan naik ke atas. Naik ke atas itu mencancang. Jadi kita akan naik 1, 2, 3. Jadi kita dapat 3. Maka cikgu dah kata tadi, 1 lompatan itu ialah 1 kilometer. Jadi kita boleh tulis km kat bawah ni. Yang ini juga km. Jadi berapakah ataupun apakah jarak mengufuk dan juga jarak mencancang pasar mini F dari pasar mini G? Okey, kita akan type dulu. Kita akan tulis berapa kilometer. So kita tulis dulu berapa kilometer. Okey, kita pilih size. Okey, kita tulis dulu mengufuk itu 4 km. So kita tulis ni 4 warna lain sekejap Okey, kita tulis 4 km jarak mengufuk dan kita lihat tadi 3 ke atas maksudnya 3 km. Jadi kita tulis 3 km jarak mencancang. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan A, iaitu jarak pasar mini F dari pasar mini G. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okey, B masih lagi satah yang sama. Jadi ditanya pasar mini E dari F. Okey, E dari F. Okey, kita lihat E mana? E ni F. Okey, kita nak pergi F ni, kita nak pergi E, maka mengufuk dahulu 1, 2, 3. Jadi kalau 3 langkah itu ialah 3 kilometer. Okey.
kemudian kita akan naik ke atas. Naik ke atas itu mencancang 1, 2. Jadi itu ialah 2 kilometer. Maka kita akan tulis jaraknya, iaitu kita bagi tahu dahulu jarak mengufuk. So kita tulis 3 kilometer jarak mengufuk. Okey, kemudian 2 kilometer jarak mencancang. Baiklah, itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Okey, kita tulis ni tak apa. Yang tadi tu pun sama, kita naik ke atas. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Masih lagi nyatakan jarak kilometer, iaitu pasar mini E dari pasar mini G. Okey, kita lihat E dari G. Okey, E dari G. Maksudnya kita lihat dulu G, kita nak pergi E. Okey, bila macam ni kita akan mengufuk dahulu, dia akan ke belakang, maksudnya ke kiri 1 unit. Jadi cukuplah 1 unit. Kalau kita telajak macam tak boleh, so tulis sini 1 km. Okey, kemudian kita akan naik ke atas. Naik ke atas itu ialah mencancang ataupun menegak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini bermakna kita mendapat 5 kilometer. Okey, jadi berapakah jaraknya? 1 kilometer jarak mengufuk dan 5 kilometer jarak mencancang. Baiklah, itu dia cara-cara menjawab soalan C, iaitu jarak pasar mini E dari pasar mini G. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita perlu tukar bentuk nisbah ini dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan jawab soalan A. Kita tulis dulu A 3 kepada 15. Okey, so A nisbah 3 kepada 15. Itu yang pertama. Kemudian kita akan tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 3 per 15. Okay, sekarang 3 per 15 sudah pasti kita akan permudahkan. Kita akan kenal pasti CP yang terlibat. Kalau 3 dengan 15, dia ialah CP 3. Maka kita akan bahagikan dengan 3. Maksudnya kita perlu tahu CP 3. Okey, kalau kita nak macam ni, kita boleh buat macam ni. Kemudian kita tentukan ini ialah 1 kali 3, 15 ini ialah 1 kali 5. Maka apakah pecahan termudah ataupun nisbah dalam bentuk termudah untuk soalan A? Jadi kita dapat jawapannya, iaitu nisbah 1 kepada 5. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan 2. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Jadi soalan B iaitu nisbah 9 kepada 54. Jadi kita tulis B nisbah 9 kepada 54.
Maka untuk kita mudahkan, kita akan tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 9/54. Okay, sekarang kita akan pemudahkan. Maksudnya kita lihat sini, dia ada dalam sifar 9. Jadi sebenarnya kita akan bahagikan dengan 9. Okay, kita kena pasti 9 ini ialah 1 kali 9. Manakala 54 ini ialah 6 kali 9. Jadi kita dapatlah nisbahnya yang dalam bentuk termudah, iaitu nisbah 1/6. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan B. Namun demikian, cikgu tak nafikan kalau murid boleh terus potong pun tak ada masalah. Okey, itu pun diterima. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Nisbah 6/14. Okey, 6/14. Langkah pertama, kita tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 6/14. Okay, sekarang kita akan pemudahkan. 6 dengan 14 ni ada dalam sifar 2. Jadi kita akan bahagikan dengan 2. Kita kenal pasti 6 ini berapa kali 2? Dia ialah 3 kali 2. Manakala 14 ialah 7 kali 2. Jadi kita dapatlah nisbahnya yang termudah, iaitu nisbah 3/7. Okay, itulah dia cara-cara menjawab soalan 2C. Soalan seterusnya, soalan D. Masih lagi nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Jadi soalan D iaitu nisbah 24/4. Jadi kita tulis dulu D. Soalan ni kita salin dulu. 24/4. Jadi kita boleh pemudahkan terus, tapi cikgu nak tunjukkan yang mana nisbah ini boleh dipersembahkan dalam bentuk pecahan. Jadi pecahannya ialah 24/4. Maka sebab itulah kita boleh pemudahkan, ada dalam sifar 4, maka kita akan bahagikan dengan 4. Jadi 24 ini ialah 6 kali 24, manakala 4 ini ialah 1 kali 4. Jadi jawapan yang terakhir ataupun bentuk termudahnya iaitu nisbah 6/1. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan D. Kita teruskan soalan seterusnya, soalan E. Soalan E iaitu nisbah 64/72. Okey, kita tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 64/72. Okey, sekarang kita pemudahkan, iaitu 64 dengan 72 ada dalam sifar 8. Jadi kita perlu bahagikan dengan 8. Inilah dia kepentingan sifar, iaitu kita boleh mengenal pasti terus sifar yang terlibat. Okey, jadi 64 ini ialah 8 kali 8, 72 ialah 9 kali 8. Jadi untuk bentuk termudah, nisbah termudahnya iaitu nisbah 8/9. Itulah dia cara-cara menjawab soalan E. Maka dengan itu, tamatlah sudah soalan uji minda kita pada hari ini untuk tajuk koordinat dan nisbah, muka surat 205 untuk nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.